Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Baik. Minta maaf lambat sikit hari ni. Dah lambat kena pendek pula hari ni. Sebab apa? Sebab ada baca Yasin sekali. Baca Yasin sekali. Baik, kita sambung kitab Ta'lim Muta'allim atau Pelita Penuntut. Kalau Jawi muka surat 23. Kalau 23 lupa pula dalam Musalli. Silap tengok gambar lah ni. Ayah. Oh, kita tengok gambarnya. Kita tak cek pula minggu berapa. Baik, tak apa. Boleh. Musalli ni. Musalli Jawi surat berapa? Musalli Muniatul Musalli ke surat 24 Jawi. Kalau Rumi ke surat berapa? 67. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan haram ia dirikan Jumaat situ, betul? Ya. Ada khilaf ni. Yang Rumi 76. Yang satu kitab lagi 90 lebih. Itu kalau yang edisi terbaru 99. Baik, dan haram ia dirikan Jumaat sebab tiada diperoleh 40. Ini kaum muktamad lah. Maka kita mengeras amar bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal. Maknanya kita mengeras, maksud dia tegas, menyuruh kepada kebaikan itu terlebih aula dan afdal. Kerana wajib lagi fardu ain. Wajib dan fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat. Fardu ain atas orang yang kuasa, maksudnya dia ada kemampuan daripada kita duduk berbuat ibadat. Yang ada yang mengata haram mengerjakan dia, lagi tiada sah sembahyang Jumaat atas qaul yang mu'tamad yang difatwakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i. Jadi qaul mu'tamadnya tidak sah sembahyang Jumaat kalau tak cukup 40 orang. Itu qaul mu'tamad, Jadi ittifaq maknanya dia sepakat. Ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah kalau tidak cukup 40. Itu qaul mu'tamad. Daripada kita memeliharakan qaul dhaif yang adalah padanya ikhtilaf ulama, menyabitkan dia daripada Syafi'i, daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, jadi qaul dhaif ada yang mana kalau kurang daripada 40 itu boleh.
Tapi nak memeliharakan kaul dhaif dengan tiada bersebab, maka ianya tidak boleh, tidak harus. Ya, kalau tak ada sebab, ya, maka bila tidak ada sebab, perlu kepada kaul mu'tamad, iaitu 40 orang. 40 orang. 40 orang yang mukim ke mastautin? Mastautin. 40 orang yang mastautin. Mastautin ni maksud dia memang duduk situ, memang dia tinggal di situ, rumahnya di situ. Tu mastautin lah, dia tak ada nak pindah-pindah. Kalau mukim, dia ada rumah lain ataupun dia ada tempat tinggal yang lain. Contohnya budak belajar, ya, belajar luar daripada kampung dia. Jadi dia belajar dekat sana tu, dia mukim. Lepas tu ada sebahagian pendapat, ya, dalam mazhab Syafi'i, mukim dikira sebagai mastautin. Tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Kerana dikira mastautin itu sebab dia itu wajib Jumaat. Walaupun dia mukim, tapi dia wajib Jumaat. Maka bila mana dikatakan dia tu wajib Jumaat, dia dikira sebagai 40 orang. Tapi itu kaul yang dhaif lah. Kaul mu'tamadnya mastautin 40 orang. Ya, sebab itu kalau kita tengok semua kan, jadi ulama tak kata apa. Sebab apa? Sebab kaul yang dhaif kata bila sebut bercampur mastautin dengan mukim, maka dikira semuanya itu seperti mastautin. Itu dalam mazhab kita sebut gitu. Baik. Ini kalau memang tak cukup, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 30 orang termasuk imam. Macam mana tu? Jadi tak cukup. Bila tak cukup, kena sembahyang zuhur, ya. Jadi tak wajib Jumaat dah lah. Tak apa, sebab tak cukup syarat. Dan yang kebanyakan tiada menyabitkan kaul yang mengesahkan dia pada mazhab Syafi'i. Dan yang kebanyakan, banyaknya mengatakan kaul tidak sah kalau tak cukup 40 orang. Itu kaul mu'tamad. Baik, faham situ. Dan jika dikata hamba, Syekh ni kata, dan jika dikata hamba taklid Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang, atau taklid Imam Malik yang mengharuskan 8 orang, atau 12 orang, atau 20 orang, itu pun tiada sah pula taklidnya, kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Jadi kalau katakan nak taklid pada mazhab Hanafi, kurang-kurang 2 orang, atau mazhab Maliki 8 atau 12 orang, pun tidak sah, kerana tak semua tahu apa hukum bab sembahyang Jumaat di sisi imam tersebut, melainkan fatwa daripada mufti. Okey, fatwa mufti bagi izin. Baik, madrasah ni ada berapa orang? Contoh 30 orang. Buatlah kat madrasah ni. Disebabkan apa? Disebabkan sekatan sekian. Bukan saja-saja, tidak. Contohnya macam keadaan kita lah, situasi sekarang ni. Contoh kan, kalau dulu ya, nak keluar tak boleh, pergi masjid pun tak boleh. Sekarang dah boleh lah. Ni cerita kalau dulu. Jadi waktu itu kalau mufti bagi izin pada madrasah tu mau buat di madrasah Jumaat, makanya boleh lah. Lepas tu sunat ulang zuhur, sunat juga, tapi Jumaat dia sah lah. Itu kalau mufti bagi fatwa kan boleh. Bukan kita, mesti pada yang ada autoriti. Gitu ya. Jadi tak ada orang yang tahu hukum tentang mazhab tersebut. Taklid tu boleh, tapi nak kena tahulah daripada awal dia punya hukum sembahyang Jumaat sah dia apa, syarat dia apa, rukun dia apa, semuanya.
apa yang wajib dan syaratnya, dan tiada dapat tiada daripada keduanya. Maknanya wajib kena tahu apa wajib Jumaat, apa syarat Jumaat dan sebagainya, supaya kita peliharakan. Jangan jadi talfiq. Talfiq ni apa? Talfiq ni dia menampal ataupun menempel mazhab, menempel mazhab, itu talfiq. Talfiq yang haram, talfiq yang haram. Dia ada talfiq yang boleh, yang harus, dan dia ada talfiq yang haram. Jadi talfiq yang haram ni menghimpunkan, dia ambil yang mudah-mudah dalam mazhab, kemudian dihimpunkan menjadi satu. Jadi satu amalan dia ataupun ibadat dia. Maka iaitulah dikatakan talfiq yang haram. Jadi campur aduk mazhab. Campur aduk mazhab tu dia talfiq lah dalam sesuatu urusan ibadah. Dalam sesuatu urusan ibadah. Contohnya sembahyang. Yang kita bagi tahu sebelum ni kan, dalam kitab Bughyatul Thullab ada, Syekh Daud Fatani sebut dalam tu. Bagaimana talfiq yang haram dalam bab sembahyang. Dia ambil sembahyang pakai mazhab Syafi'i. Kemudian dia sembahyang pakai mazhab Hanafi, ataupun membatalkan sembahyang pakai mazhab Hanafi. Jadi dekat situ dah tak kena dah. Dah tak kena. Sebab apa? Sebab kalau di sisi mazhab Hanafi, wuduk dia tidak sah. Wuduk mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Hanafi kurang-kurang mesti 1/3 kepala. Kalau mazhab Syafi'i kurang-kurang 3 helai rambut je. Tapi mazhab Hanafi sekurang-kurang 1/3. Jadi dia punya wuduk dia dah tak sah di sisi mazhab Hanafi. Jadi sebab itu campur aduk mazhab ni tak boleh. Jadi sebab itu ada juga disebut dalam kitab I'anatul Talibin, bagi orang awam itu mestilah mengikut mazhab yang tertentu, daripada mazhab yang mu'tabar, yang 4 lah. Jikalau tiada tertentu, bagaimana nak menentukan dia punya amal ibadat dia tu? Sebab dia tak tahu apa-apa pun mengenai syarat sah, rukun, wajib, apa semua. Yang kena orang awam, awam itu perlu mengikut mazhab yang tertentu. Mazhab yang tertentu tu salah satu daripada 4 mazhab. Bukan boleh campur aduk mazhab dalam sesuatu urusan. Kerana kalaulah dihimpunkan perkara itu, nescaya keempat-empat mazhab tidak bersetuju dan tidak mengesahkannya. Ada perkara kalau dihimpunkan, di sisi mazhab Hanafi tak sah, di sisi mazhab Syafi'i tak sah, Maliki tak sah, Hanbali tak sah. Ini kita bagi himpun pula. Jadi kita dah buat satu perkara bid'ah. Bid'ah dalam agama yang kita buat tanpa ilmu. Itu bahaya. Kerana mazhab ni dia ikut Quran dan Sunnah. Yang siapa kata mazhab ni tak ikut Quran dan Sunnah? Cumanya mazhab ini Allah Ta'ala memberikan kepada mereka, imam-imam mazhab ni ilmu. Ilmu yang sangat luas. Mereka ini menjaga Al-Quran dan As-Sunnah itu. Al-Quran dan hadis, terbitnya hukum hakam itu daripada Quran dan hadis. Dan mereka ini diberi kefahaman ilmu oleh Allah Ta'ala yang sangat luas, yang dapat faham, yang boleh terus keluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dengan ilmu mereka itu. Jadi sebab itu sangatlah tidak beradab apabila kita merendah-rendahkan pandangan ataupun pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Itu tak ada adab nama dia. Sebabnya mana ada orang dah yang dapat macam gitu, Allah Ta'ala dah tak bagi dah. Senang cerita, tidak ada lagi orang yang sampai tahap kepada mujtahid mutlak. Tak ada dah sekarang ni. Habis. Allah Ta'ala dah tak bagi dah. Yang ada nanti akhir zaman Imam Mahdi itu je. Imam Mahdi 4 mazhab dah tak ada dah. Mazhab Imam Mahdi lah satu.
Semuanya ikut mazhab dia. Sebelum Imam Mahdi, kena ikutlah salah satu daripada mazhab yang mu'tabar ini, mazhab yang 4. Ini kita tak ada tahu apa ilmu, Allah jauh sekali ilmu dengan mereka tu. Kita buat pandai-pandai sendiri. Kita kata kita pilih pandangan yang lebih tepat dengan Al-Quran dan hadis. Dia pilih macam mana pun tak tahu. Nak kata ilmu dia tu sampai dia boleh pilih pandangan yang lebih tepat. Hebat lagi pada imam mazhab tu. Jadi orang ramai keliru dengan mereka punya warna-warni, mereka punya hiasan itu di luar itu kan. Jadi keliru dengan dia punya kata apa, slogannya itu, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cantik dah, seolah-olah yang cantik lah begitu. Tetapi di sebalik yang tersirat di situ, mereka tidak kata apa, tidak ada adab. Dalam tak sedar mereka itu kurangnya adab dengan imam-imam, ulama-ulama mazhab. Jadi hukum atas segala orang yang awam dan orang yang khawas. Orang awam, orang khawas, tiada tahu pula. Tetapi mazhab dirinya ia tiada tahu. Mazhab orang tak tahu, mazhab diri sendiri pun tak tahu. Dah macam mana pula, kan? Maka betapa mazhab orang lain pula. Mazhab sendiri pun tak tahu habis, nak sebut ke mazhab orang lain. Ini Tok Syekh Daud bagi tahu. Syekh Daud ni siapa yang tak kenal? Itu pun ada orang nak kritik. Tak berani lah kita nak kritik. Boleh, bukannya langsung tak boleh sentuh. Bukannya tak boleh langsung sentuh, tapi tengoklah siapa yang kita nak sentuh, nak kritik tu. Tak berani lah. Tapi orang sekarang dia banyak itulah, adabnya itu dah kurang. Kritik ulama itu, kritik ulama ini, Allahu Akbar. Sedangkan zaman kita ini, keliling kita ini dikelilingi dengan fitnah dan maksiat. Zaman ulama dulu mana ada maksiat banyak macam ni. Allah Ta'ala jaga mereka itu. Kita maksiat merata-rata. Maksiat sengaja, maksiat tak sengaja. Ulama terpelihara, mana ada TV, mana ada internet, mana ada. Allahu Akbar. Cukuplah tu. Cukuplah dari situ. Kita ni tak terpelihara mana pun. Rahmat Allah Ta'ala je. Kita nak sibuk nak sentuh sana ulama, sentuh ulama sini. Allahu Akbar. Iman dia jauh kita dengan mereka tu, bahkan ilmu lagi jauh. Itu tak sedar lah tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesedaran. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terikut-ikut dengan gelombang ombak akhir zaman, mana silap-silap kita boleh lemas. Baik. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul umur. Syak dah. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul umur. Pemerintah lah, beratlah pada pemerintah, dan dosa yang besar-besar atasnya. Baik, ada soalan nak tanya setakat ni? Ya. Keluar ke Selangor, dia tutup dah. Macam mana Jumaat dia keluar selepas subuh, di sana tak nak bukit kan. Jumaat tak pergi je. Baik. Jadi memanglah hukum asal Jumaat itu wajib, tapi dia boleh gugur wajib itu dengan sebab-sebab yang menghalang, mani' dia tu. Dia punya mani', maknanya yang menghalang. Jadi syarat, dia ada sahnya, dia ada mani'nya, dia ada sebabnya. Jadi bila ada mani', gugurlah kewajipan dia itu. Gugurlah kewajipan. Jadi nak buat macam mana? Dia sembahyang zuhur je lah. Sembahyang zuhur. Jadi tak berdosa lah. Kalau tak ada dibukakan masjid itu, kalau di Selangor ke di Kuala Lumpur ke tu, jadi kita ni tak ada dosa lah, tak berdosa. Istighfar je lah. Walaupun tak berdosa, istighfar je lah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Buat macam mana?
Sebab di luar bidang kuasa kita tak mampu. Ya. Boleh insya-Allah. Ada soalan lain? Sikit lagi, nak habiskan sikit lagi. Habiskan sikit lagi ya. Kalau gitu, jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama, ni orang pemerintah lah. Jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama, maksud dia tadi yang sebelum itu dan dosa yang besar-besar atasnya. Jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama, jadi mana yang ada kuasa, ya, pemerintah ataupun yang memegang jawatan-jawatan yang berkaitan dengan pekerjaan agama, ya, yang ada jawatan, maksud dia yang ada kuasa dan sebagainya, jikalau tidak menitik beratkan itu, maka dosa besarlah. Istimewa sembahyang 5 waktu, terutamanya sembahyang 5 waktu. Baik. Dan mendirikan dia dengan berjamaah. Maknanya mendirikan dia iaitu sembahyang 5 waktu itu dengan berjamaah. Dan mendirikan sembahyang Jumaat seperti yang disuruh syarak, disuruh oleh syarak, maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar, dan yang terlebih akbar daripada apa tu, kabair, dosa besar, dan terlebih afhash daripada segala muharramat, dan terlebih buruk daripada segala perkara-perkara yang haram. Jadi maksud dia apa ni? Maksud dia, kalau orang itu ada kuasa tapi tak menghiraukan tentang pekerjaan agama, tersangat-sangatlah berat dosanya, salahnya itu. Ya. Bila dia tak menyuruh, bila dia tak memerintah, dan bila tidak memandang berat tentang agama, dosa besarlah. Ya, kita ni boleh tak setuju je lah, boleh tak reda, tak reda dengan hati sebab kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa mereka yang berkuasa lah. Kita ni kalau katakan tak suka, tak reda, istighfar je lah, mohon keampunan, mohon doa pada Allah Ta'ala, moga dilindungkan, terpelihara kita ni semua daripada murka Allah Ta'ala. Sudahlah, nak bising-bising pun, nak buat macam mana, tak boleh nak mengubah apa, kerana kita tidak ada kuasa. Ini cerita yang ada kuasa ni. Ya, tu tak apa, kita tinggal situ dulu. Baik, ada soalan nak tanya? Itu dah masuk bab lain tu. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan? Ya. Kalau solat jemaah, jadi kita kalau macam jemaah kan, Ya. 40 orang mustaqim. Macam mana kita nak tahu kan gunakan kalau doa itu, kalau tak cukup 40 orang pun boleh sembahyang. Kalau tak cukup 40 orang pun boleh sembahyang Jumaat. Sebab ada kes dekat belah Anjol. Memang tak cukup 40 orang. Lepas tu memang mesti kita bukan sembahyang. Itu bagi tahu tadi, kalau mufti bagi izin, tak apalah. Bukan sendiri pandai. Ya, maknanya ada autoriti, contohnya mufti, ya, setelah dinilai dan sebagainya, ya, kalau diteruskan juga, ya, maka langsung tak sembahyang Jumaat kat tempat itu, maka difatwakan menggunakan qaul dhaif, yang mana yang kurang pada 40. Itu atas fatwa mufti lah. Atas fatwa mufti mana boleh lah. Ya, pada situlah orang lain tak boleh ikut.
situ sahaja. Ya. Itu boleh lagi lah, boleh kira lah. Sebab ya, kerana kalau diteruskan langsung tak sembahyang Jumaat. Ya, jadi nak pergi tempat lain pun jauh. Ya, jauh dan sebagainya, maka mufti fatwakan teruskan, buat je sembahyang Jumaat walaupun tak cukup. Tapi sunat ulang balik zuhur lah, kok mana pun. Ya, sunat ulang balik zuhur. Maknanya Jumaat dia sah lah, tak haram. Ya, sah. Ada soalan lain? Ya. Habis sembahyang luar pagar je kan. Ya. Sembahyang luar pagar. Itu pagar ada kunci. Tu pagar dah kunci. Balik rumah lah sembahyang zuhur. Tak sah, tak boleh. Ya, pintu pagar dah kunci, tak sah sembahyang Jumaat. Malaikat pintu pagar tu terbuka. Pagar tu terbuka, maknanya boleh sambung lagi lah. Kalau masjid kan, kalau masjid, kalau pintu pagar tu terbuka, sambunglah saf tu, tak apalah lagi. Ya, macam masjid Lavender tu, dia ada pintu pagar kecil. Jadi ada tu panas sangat. Ya, panas sangat. Jadi 2-3 macam boleh sembahyang lagi depan tu, tapi atas jalan tak. Terlampau panas sangat, orang tak sembahyang situ. Orang sembahyang belakang, luar pagar. Ya, boleh lah. Tapi fadilat jemaah tu tak ada lah. Fadilat jemaah tak dapat lah. Ya, sebab tak bersambung saf itu. Tapi sembahyang dia sah sebab apa? Pintu pagar tu terbuka. Pintu pagar tu orang boleh lalu. Jadi dia sambung situ je. Ya, sebab masjid tak apa. Ya, masjid tak apa. Tapi kalau pintu pagar tu kunci, tak boleh lalu, maka balik sembahyang kat rumah. Ya, sembahyang zuhur. Tunggu orang habis dulu sembahyang, baru sembahyang zuhur. Tapi ada pendapat kata boleh terus sembahyang zuhur. Itu khilaf lah. Tapi ambil pendapat yang lebih afdal, iaitu tunggu habis. Tunggu imam bagi salam dulu, ya, baru kita sembahyang zuhur kat rumah. Ya, tunggu imam bagi salam dulu. Tak boleh, tak sah. Itulah tu. Lepas yang tak boleh, tak sah. Dia syarat dia buka je pagar tu. Dia tutup boleh. Bila imam dah angkat takbir, bukalah balik. Bila imam angkat takbir, buka balik pagar tu. Kalau tak, dia putus kedua. Walaupun masjid, ya, nanti dia putus kedua. Bila putus kedua, sembahyang jadi tak sah lah. Ya, putus kedua. Walaupun sembahyang dia pasang kemah. Walaupun dia pasang kemah. Sebab dia itu dah kira bukan kawasan masjid dah. Habis dia tutup dengan pagar tu. Dia tutup dengan pagar. Jadi orang dah tak boleh lalu. Jadi bila tak boleh lalu, syarat sah sembahyang tu salah satunya ialah mesti bersambung kedua. Kedua itu apa? Mesti saf itu bersambung. Maksud saf bersambung, makmum boleh menuju kepada saf yang depan, menuju dengan cara jalan yang biasa. Ya, bukan dengan jalan panjat. Boleh juga menuju, tapi dia panjat. Ini tak menuju, maksudnya boleh lalu dengan cara yang biasa. Jadi bila dalam cara biasa, kena buka lah pagar tu. Ya, jadi macam itulah cerita dia. Siapa yang jaga tu? Kena maklumkan lah.
Dia tak kira power tak power, masalahnya ilmu. Itulah tu, mungkin imam dah bagi tahu, yang tukang jaga pagar pun tak tahu. Datang lambat. Sebab tu Masjid Lavender, pintu pagar kecil tu dia tak tutup. Lepas tu orang boleh semayang sampai ke apa, kaki 5 jalan luar tu semayang lagi, bawah pokok semayang lagi. Memang dia orang tak tutup pintu pagar kecil tu. Maknanya saf tu, kedua tu bersambung dengan saf yang depan, walaupun ada ruang yang dia orang tak semayang situ sebab panas sangat. Tapi pintu pagar tu tak tutup. Jadi macam itulah cerita dia. Janganlah syadid sangat. Orang bukan buat apa pun semayang, bukan duduk lama pun kat masjid tu. Masjid pun kurang-kurang semayang 5 minit balik dah, kan buat apa pun. Itulah dia. Cerita lebih-lebih kan marah pula kan. Itulah dia. Boleh insya-Allah. Mereka dilibat ni jadi remaja di kenal Islam yang so tadi ni orang ni nak cari fast money lah. Dia mensasarkan golongan lelaki yang aktivis. So apa nasional start pada gadis-gadis, maknanya yang terlibat ni dipercayai lah mereka yang sedang belajar ada laporan media sosial yang pandangan Ustaz lah, nasihat Ustaz pada mereka yang nak cari duit secara shortcut ni. Kita tak haram. Jadi pucuk pangkalnya kena tanya iman sendirilah. Yang pucuk pangkalnya kena tanya iman sendiri. Apa yang dia buat itu adakah betul ataupun tidak betul? Apa yang dia buat itu adakah salah ataupun betul? Jadi payah tu. Dia nak kena, sebenarnya masalah apabila iman ataupun tauhid ataupun akidahnya itu yang tidak betul-betul kukuh, itulah yang menjadi permasalahan. Puncanya itu. Walaupun orang kata apa, belajar tinggi dan sebagainya, tapi kalau asas itu tak ada, itu dia boleh terjebak ke situ lah. Boleh terjebak situ. Sekurang-kurangnya asas tu nak kena ada. Jadi perkara ini masalah dia tumpuan hati itu yang orang kata apa, dah hilang. Tumpuan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu dah dicuri akhir zaman ini. Jadi nak kena kembali baliklah kepada fitrah. Kembali balik kepada fitrah, supaya semuanya sedar apa yang kita buat, apa yang mereka buat dan sebagainya. Cepat-cepatlah tersedar dan semoga kembali balik kepada jalan yang betul. Allah Subhanahu wa taala itu pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Jadi kalau dah terlanjur ke apa ke, minta ampun dan minta taubat pada Allah Taala. Jangan diceritakan pada orang. Sebab itu larangan menceritakan perbuatan maksiat, dosa kepada orang lain, yang mana Allah Taala telah tutup perkara itu daripada orang lain. Walaupun gitu, sebab apa? Sebab ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud mafhumnya, sesungguhnya perbuatan baik itu membinasakan yang jahat. Jadi bila kita buat baik, dia akan menghancurkan yang jahat itu. Sebab itu
dilarang kita menceritakan perbuatan-perbuatan jahat, kesalahan, dosa kita kepada orang lain, melainkan dengan ada sebab-sebab sahaja. Bukannya pergi canang cerita dan sebagainya, buka aib, kerana Allah telah pun tutup perkara itu daripada orang lain. Jadi sebab itu tak boleh. Jadi al-hasanat, kebaikan itu dia dipanggil apa tu istilah dia tu, menghancurkan sayyiat. Al-hasanat menghancurkan sayyiat. Jadi perkara baik itu dia hancurkan yang jahat itu tadi, yang buruk-buruk. Jadi kita doalah sama-sama sebab ialah kadang-kadang kekurangan itu timbul daripada diri yang lemah itu. Kita doalah kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua ni daripada murka dia. Dan kalau boleh janganlah kalau nak duit cepat ke apa ke, janganlah buat kerja-kerja yang haram itu, kerana itu yang haram tak bagus, tak baik, susah juga tu. Kan dia tak kira lah lelaki perempuan sama je, tak kira lelaki perempuan, dia tak kira lah budak gula ke, anak ikan ke, tak kira lah tu. Bapak gula ke, itu macam-macam lah tu istilah-istilah dia tu. Allahu Akbar, akhir zaman. Itulah balik kepada imannya, balik kepada diri sendiri, insya-Allah. Baik, jadi kita teruskan kita bacaan Yasin. Baru kita semayang lah kita baca Yasin dulu lah. Niat untuk inilah saudara kita yang tengah koma, Ismail bin Abu Bakar, koma aksiden. Semoga Allah pulihkan, semoga Allah berikan kesembuhan secepatnya mungkin, insya-Allah. Dan juga Syafarik bin Umar yang ada penyakit kanser hati, pun di hospital juga ke? Ke ada di sini? Di rumah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kesembuhan, insya-Allah.